Jadi pandangan saya untuk pembelajaran di peringkat prasekolah, kita juga boleh memulakan sebutan baku itu secara berperingkat-peringkat. Kerana itu merupakan dasar bagi kesinambungan pembelajaran pelajar murid itu di peringkat sekolah rendah. Jadi murid sekolah di peringkat prasekolah tidak akan keliru. Kenapa di peringkat prasekolah mereka diajarkan begini, saya, kemudian di peringkat sekolah rendah saya. Jadi mungkin itu agak mengelirukan bagi setengah murid. Kerana kalau kita lihat di Singapura, tren penggunaan bahasa Melayu di rumah sudah banyak berubah. Kalau kita merujuk kepada berita yang diterbitkan atau dinyatakan 2 hari yang lalu, kalau tak silap saya, pada tahun 2010, 82.7% penduduk Singapura menggunakan bahasa Melayu di rumah. Tapi sekarang hanya 60.7%. Berbanding dengan penggunaan bahasa Inggeris. Tahun 2010 ialah 17 saja, sekarang sudah menjadi 39, mungkin lebih daripada ini. Jadi untuk menyenangkan pelajar belajar sebutan, bacaan dan sebagainya, kita gunakan cara fonemik. Bagaimana disebut, begitulah dieja. Itu ialah dasar yang dilakukan oleh MOE. Dan bahasa Melayu juga bukan dipelajari oleh murid-murid yang datang daripada sekolah rumah yang bahasa Melayu. Namun berapa ramai juga pelajar atau murid-murid dari bangsa-bangsa lain yang mengambil bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa di sekolah, sebagai bahasa kedua. Jadi ini dapat, cara ini atau pendekatan ini dapat dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar kita yang pelbagai ini. Ini cadangan, ini pandangan saya. Jadi dari segi tadi untuk menjawab soalan Dr. Raudah tadi, mungkin kita biasakan dahulu, kerana pelajar yang datang ke prasekolah juga tidak tahu bahasa Melayu langsung. Itu feedback atau lapor balik yang kami dapat bila pegawai-pegawai MOE ke sekolah, mereka tak tahu. Perkataan Melayu satu perkataan pun mereka tak tahu langsung. Jadi maknanya ini satu bahasa baru bagi mereka. Perkataan baru yang pernah mereka alami. Jadi kalau daripada permulaan, kita ajar dengan sebutan yang sepatutnya, jadi mereka bila naik ke darjah rendah akan lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran bahasa Melayu. Terima kasih. Terima kasih Puan Faira. Saya rasa jawapan itu tepatlah sebab berdasarkan kepada polisi Kementerian Pendidikan Singapura. Saya tak boleh campurlah sebab itu polisi kerajaan. So, kena ikut apa yang ditetapkan oleh kementerian. Sebab guru itu bekerja di bawah kementerian kan. Dia saya sebutlah bila saya tanya anak saya kenapa tak minat bahasa Melayu, walaupun anak saya bahasa Melayu A+, tapi dia tak minat bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu tu dia kata memang memberi tekanan kepada dia nak belajar. Sebab dia tak boleh cakap sesuka hati. Kalau bahasa Inggeris, dia masuk kelas bahasa Inggeris, dia suka, dia gembira. Sebab dia boleh cakap ikut apa yang dia boleh, dia nak cakap, dia boleh cakap. So, guru bahasa Inggeris dia tak marah. Asalkan semua boleh berbahasa Inggeris. Sebutan itu sebenarnya sebagai, memanglah sebutan itu penting. Kalau boleh biarlah sebut elok-elok, tetapi tidaklah sampai kita perlu mengekang kebolehan ataupun minat orang yang nak belajar bahasa kita lah. Tadilah bila saya bertanya dengan pelajar-pelajar sekolah ni, subjek bahasa Melayu itulah subjek yang paling mereka menyampah berbanding dengan subjek-subjek yang lain. Sedangkan bahasa Inggeris tu bahasa juga. Kan? Bahasa Inggeris tu bahasa juga. Kenapa mereka boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik, berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris dengan baik, dan mereka minat pula nak mendalami bahasa Inggeris itu sehingga mereka boleh bercakap seperti penutur asli bahasa Inggeris. Jadi saya rasa itulah perkara-perkara yang saya rasa mungkin memerlukan perbincangan, perlu difikirkan kembali oleh pihak-pihak penggubal polisi, pembuat dasar, supaya kemelut dan polemik yang kita hadapi dalam masalah mengajar, belajar bahasa Melayu ini dapat kita selesaikan. Adalah berkenaan permasalahan sebutan baku. Dan judulnya ialah Kembali ke Pangkal Jalan. Ya,
itu adalah kata-kata almarhum Cikgu Arif Ahmad, ya, menasihatkan kita supaya kita balik kepada falsafah dan sebab kenapa sebutan ini kita harus kekalkan. Jangan dikelirukan oleh masalah baku atau tidak. Okay? Jadi mungkin saya harap buku itu boleh dibaca, ya, dan benar-benar sebenarnya pandangan beliau almarhum itu mendorong kita untuk merenung tentang persoalan sebutan baku ni, ya. Jadi memang dua renungan yang baiklah untuk sesi ni. Alhamdulillah. Sebenarnya Prof. Khadijah, kalau nak tengok di Malaysia sebutan baku tidak berjaya, Prof. Khadijah. Ya. Sampai sekarang pun tak ramai dah orang yang nak bercakap sebutan baku, sebab sebelum dulu ketika nak dilaksanakan sebutan baku ini sebenarnya kita nak selaraskan semua dengan Indonesia, dengan Brunei, dengan Singapura supaya ada satu sistem sebutan yang seragam kan di negara-negara yang menjadi anggota MABIM ini. Tapi ketika dilaksanakan di Malaysia, awal-awalnya itu nampak gairah semua orang untuk bercakap baku. Tapi sekarang ini, hari ini saya tengok sebutan baku tu macam dah makin lama. Dulu beberapa tahun yang lalu TV3 menggunakan bahasa baku, tapi hari ini kalau kita tengok TV3 juga dah mula kendur bahasa baku dia. Dah tak seperti dahulu. Jadi rasa yang kita nak sebutan itu, kalau bagi saya lah, kalau di Malaysia kami memang dah tak menggunakan sebutan baku itu langsung di sekolah. Di sekolah cikgu-cikgu mengajar tak lagi menggunakan, kalau dia kata Singapura, bukan Singapura yang menyatakan bahawa di Singapura, tak, kita sebut mengatakan bahawa di Singapura. So semua bentuk-bentuk sebutan itu kita abaikan, sebab bagi saya, kalau tanya saya sebagai ahli bahasa, bukanlah ahli sangat, tapi sebagai pengkaji bahasa, pengkaji linguistik, sebutan itu bukanlah masalah selagi apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat itu masyarakat faham. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.